Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bertemu pada pertemuan kali ini. Kalau kita tengok jadual selalunya, kuliah bulanan kita pada hari ini adalah berkaitan buku yang kita bahaskan, kisah yang menyebabkan Rasulullah tertawa. Tetapi hari ini kita buat tajuk lain lah, iaitu tajuk berkaitan kiblat. Ilmu berkaitan kiblat adalah fardu ain. Yang nak cakapnya, benda yang kita pelajari hari ini adalah fardu ain, perkara yang wajib kita ketahui. Dia bukan lagi sunat. Sebab itu jika kita tidak mempelajari benda ni, maka ia dapat dosa ke atas kita. Sebab dia bukan fardu kifayah. Sebab kita nak solat, kita kena mengetahui salah satu syarat sah solat ialah kita menghadap kiblat. Itu. Jadi sebab itulah kita kena pelajari bab berkaitan hal ini. Dan juga kalau kita dengar dalam permusafiran, kalau musafir ada musafir yang wajib ataupun ada safar yang wajib, ada safar yang sunat, ada safar yang haram. Kalau menuntut ilmu, permusafiran itu dikira wajib ataupun sunat. Kalau bab yang kita nak belajar hari ini berkaitan kiblat, dia dapat dikira sebagai permusafiran yang wajib. Sebab ilmu berkaitan syarat sah solat ni dia penting, sebab kita tak tahu, kita tak boleh nak solat. Dan mungkin juga kita bila kecil pun, bila sebut tentang syarat sah solat, tentang menghadap kiblat, yang kita tahu hanya menghadap Kaabah. Itu je kita tahu. Sedangkan ada permasalahan yang lebih besar sebenarnya kalau kita tengok dalam bab berkaitan menghadap kiblat. Istiqbalul qiblah. Itu menghadap kiblat ni ada banyak lagi dibahaskan oleh para fuqaha berdasarkan hadis-hadis yang lain. Sebab itu dia luas sikit topik ni. Yang mana kita tahu mungkin sebelum ni kita hanya tahu bahawasanya bila sebut tentang menghadap kiblat, Kaabah saja. Sedangkan hakikatnya ia lebih luas lagi jika kita lihat perbahasannya. Jadi itu yang mana kita akan bahaskan pada pertemuan hari ini. Okey. Yang pertama sekali kita ketahui, sekiranya kita solat, apa yang kita nak bahas hari ni, kalau kita tak tahu arah kiblat, macam mana kita nak solat? Kalau kita tak tahu arah kiblat, sah tak solat kita tanpa mengetahui arah kiblat? Ataupun waktu kita solat, tiba-tiba kita tersalah arah kiblat. Jadi macam mana, apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita waktu solat baru kita tahu kita tersalah kiblat kita. Jadi macam mana kita nak ketahui? Sebelum kita pergi kepada perbahasan lebih panjang, kita kena ketahui bahasanya kiblat kita ketika mana Nabi SAW berada di Mekah dan juga berada di Madinah, dua kiblat yang berbeza. Itu dua kiblat yang berbeza ketika berada di Mekah dan juga ketika berada di Madinah. Apa kiblat Rasulullah SAW ketika berada di Mekah? Ini dibahaskan oleh para ulama. Dan ini dia tidak sepakat sebenarnya apa dia punya tempat yang mana Rasulullah duduk. Di Mekah Rasulullah, kiblat Rasulullah apa? Ini dia tidak sepakat sebenarnya. Pandangan pertama mengatakan kiblat Rasulullah di Makkah adalah Kaabah. Kaabah, kiblat Rasulullah di Makkah tetap Kaabah. Maksud sebelum hijrah kan? Sebelum hijrah tetap Kaabah juga. Apa hujah mereka? Hujah-hujah yang mengatakan tetap Kaabah, kerana kita tak pernah tengok pun riwayat mana musyrikin Makkah hina Rasulullah disebabkan hal ini. Kalau Rasulullah ketika mana di Makkah itu telah berada kiblatnya berada di Baitul Maqdis, telah tentulah golongan-golongan musyrikin yang kita tengok Muhammad datang ni dah lah nak mengubah agama, bawa agama baru, menyelisihi nenek moyang, Kaabah pun tak nak hormat. Kita tak ada dengar pun riwayat menyebutkan berkaitan solat bab-bab ini. Jadi sebab itulah bab berkaitan kiblat lah khusus yang mengatakan Rasulullah ni solat menghadap ke Baitul Maqdis. Kalau tidak mestilah mereka akan kata dah lah Nabi Muhammad ni, Muhammad dia tak panggil Nabi, dia panggil Muhammad saja. Mereka kata dah lah lelaki ni datang bawa agama yang mana baru, kiblat pun ataupun Kaabah pun tak nak hormat. Tapi tak, nak menunjukkan salah satu hujah bahawasanya kiblat tetap Kaabah. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, Rasulullah diberikan pilihan. Maksud Rasulullah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak ke mana? Maksudnya nak Kaabah ataupun Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah pilih Baitul Maqdis. Ini pandangan saya, dalil-dalil dia wallahu a'lam, sekadar pandangan disebutkan. Jadi Rasulullah memilih Baitul Maqdis sebab nak dakwah kepada orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi ni. Sebab kita ketahui, seperti mana kita telah bahas dalam Qasasul Anbiya, kebanyakan para nabi adalah daripada golongan Bani Israel. Bani Israel mereka golongan para nabi. Bahkan daripada golongan Arab yang ada nabi ni hanya 4 orang aja. Kita telah bahaskan.
iaitu golongan Arab 4 orang ni Nabi. Yang lain-lainnya kebanyakan kesemuanya Bani Israel. Sebab itulah Rasulullah nak attract, nak tarik orang Bani Israel ni. Sebab tu Rasulullah nak di Baitul Maqdis. Ini pandangan kedua, sekadar pandangan. Kemudian pandangan ketiga, Rasulullah solat macam mana? Rasulullah solat contohnya ini Kaabah. Contohnya ini Kaabah. Kemudian ini Baitul Maqdis. Rasulullah solat kat sini. Ini pandangan seterusnya. Maksudnya Rasulullah solat menghadap Baitul Maqdis, tapi disebab kecintaan Rasulullah kepada Kaabah, Rasulullah solat kat sini. Ini pandangan seterusnya. Maksudnya nak cakaplah kecintaan kepada Kaabah tetap menjadikan Rasulullah tetap solat menghadap. Kalau live nampak tak? Tak nampak? Tak nampak? Okey, tak apa. Contohnya ini pandangan lah. Dalil lah wallahu alam. Contohnya ini Kaabah. Ini Kaabah. Kemudian ini Baitul Maqdis. Rasulullah solat kat sini. Maksudnya Rasulullah menghadap ke mana? Tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi cuma Rasulullah kecintaan baginda kepada Kaabah ini menyebabkan Rasulullah tetap berada di satu tempat ni, maksudnya selaras, satu line. Maksudnya menghadap Baitul Maqdis, kiblat. Tetapi Rasulullah tetap juga maksudnya satu line, bukan menghadap Kaabah pun, cuma kecintaan kepada Kaabah itu. Itu tiga pandangan lah. Tapi ketiga-tiga pandangan ni boleh lagi untuk masih adalah terdapat perbahasan kritikan berdasarkan dalil-dalilnya. Wallahu alam, kita pun tidak mengetahui dengan lebih lanjut dan jelas. Itu sebab tu masih ada perbahasan lagi. Imam Qurtubi ada sebutkan dalam tafsir dia berkenaan di mana kiblat Rasulullah ketika di Mekah. Sebab tu ada tiga pandangan. Ada mengatakan kiblat Rasulullah di Mekah tetap juga pada Kaabah. Ada mengatakan Baitul Maqdis, ada juga mengatakan Rasulullah diberi pilihan. Itu pandangan-pandangannya. Cuma ketika mana Rasulullah telah berhijrah, barulah ke Madinah, barulah kiblat ni ditukar. Dan mungkin ada orang, kita tengok ada setengah orang yang mana dia mu'alaf, kemudian ada yang keluar balik daripada agama. Sebab dia tengok kita umat Islam pun ada seolah-olah kita menyembah batu, kita menyembah kepada Kaabah tersebut. Sebab apa? Kalau kita kata, orang tanya kenapa kita kenapa kita sujud pada Kaabah, kita mengatakan kita bukan sujud kepada Kaabah, kita sembah kepada Allah. Dia orang akan kata alik, kami macam tu, kami bukan sembah bahala-bahala ni. Ini sebab dia nak pergi, salah satu wasilah kami saja untuk pergi kepada Tuhan mereka. Jadi mereka kata tak ada beza. Jadi kita kaum muslimin, yang pertama sekali kenapa kita sujud pada Kaabah, iaitu kiblat kita Kaabah. Salah satu yang pertama itu perintah daripada Allah, kita ikut. Yang kedua, ini nak menunjukkan sesiapa saja di atas muka bumi ini, nak menunjukkan kesatuan kaum muslimin. Itu. Kalau berhala tak, cuba kita pergi kat tokong kuil mana-mana, kita ambil dia orang punya berhala tu tak tepi. Dia akan berubah, akan pergi pula ke tepi. Contoh kita ambil lah esok, kita pergi menyorok tak belah belakang. Dia orang akan pergi belah belakang pula menghadap benda tu. Kita tak. Kita kat mana pun kita berada, kita tetap akan sujud. Kiblat kita tetap juga pada Kaabah. Itu perbezaan kita dengan berhala. Mungkin ada orang kata, apa kita ni, seorang Islam ni sama juga dengan orang lain, sembah patung ataupun batu. Mereka kata berhala-berhala kami pun bukan sembah berhala tu, kami sembah Tuhan yang besar, Tuhan kami juga. Cuma itu wasilah perantaraan, sama lah macam kamu orang Islam. Kamu kata kamu tak sembah batu tu, sembah Allah. Kita kata itu adalah kesatuan kita kaum muslimin. Kita kalau contohlah, kalau Amerika ke apa-apa ke yang mana ada alat untuk angkat Kaabah tersebut, pergi kat New York ke, pergi kat London ke, kita tetap akan menghadap kepada Kaabah itu, jihad. Tetap akan menghadap kepada jihad. Tu. Sebab itu kalau jumhur ulama, kita kepada jihad. Jihad tu maksudnya kepada arah Kaabah tersebut. Itu membezakan kita dengan orang lain. Kalau mereka mengatakan, membuat pertanyaan, apakah sama kita dengan dia orang, tak sama. Itu kita tetap juga berada di sana. Okey, Kaabah ni dibina oleh siapa? Bila dibina? Ini juga kita ketahui, kita tak nak bahaskan panjang lah sini sebab memang terdapat perbahasan yang panjang pun di mana Kaabah tu siapa yang mula-mula asaskan, itu kita tidak akan bahaskan panjang. Sebab yang pertama sekali, kita ketahui ada yang mengatakan ia daripada zaman Nabi Adam AS dah ada. Itu pandangan-pandangan, dalil-dalil dia pun adalah, iaitu inna awwala baitin wudi'a linnas, iaitu awwala, yang mana awal, rumah yang mana dibina di atas muka bumi ini disebutkan adalah pada di sana, iaitu menunjukkan kepada Makkah, kepada Kaabah di situ tersebut. Jadi sebab tu pandangan pertama mengatakan memang telah ada pada zaman Nabi Adam pun telah ada, di mana Kaabah ni telah ada. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua adalah pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, iaitu wa iz yarfa'u Ibrahim. Ayat ni wa iz yarfa'.
Tengok yarfa' iaitu dibina, diangkat. Maksudnya lebih tepat diangkat. Kenapa disebutkan diangkat? Sebab itulah ada yang mengatakan maksudnya bukan mereka yang bina tapak tu. Tapak tu telah dibina pada zaman awal lagi. Sebab ayat ni sebut yarfa'. Yarfa' tu maksudnya diangkat. Bukan maksudnya dibina. Maksudnya bukan dicipta di situ, tak. Maksudnya tapak tu dah ada. Tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dia cuma mengangkat yarfa'. Maksudnya seolah-olah binaan lah. Contohnya kalau KLCC dah runtuh, kemudian kita nak buat balik satu bangunan yang baru, maksudnya pemimpin Perdana Menteri ke-10, 11 kan nanti dia akan mengangkat balik. Maksudnya dia akan bina semula. Maksudnya benda tu dah ada. Sama juga macam Nabi Adam dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maksudnya yarfa', mengangkat qawaid. Maksudnya mereka bina, maksudnya mereka angkat kembali benda yang dah ada. Itu maksud pandangan yang seterusnya. Sebab itu ada yang mengatakan, juga tidak nafikan ada pandangan yang mengatakan malaikat juga yang mana yang buat. Jadi ada banyak pandangan lah berkaitan dibina oleh siapa. Ya? Bentuk yang sama lah. Bentuk tu wallahu alam, tapi tapak tu memang ada. Tapak tu yang perbahasannya siapa yang mana mengangkat di situ tapak di rumah. Tapi bentuk dia, qawaid dia wallahu alam tentang pembinaan dia. Sebab kita ketahui qawaid pun kita tengok banjir pun berlaku banyak pada zaman dulu. Jadi qawaid tu wallahu alam kita punya bentuk macam mana kita tak tahu. Bahkan kita tengok zaman dulu mungkin dengan kayu ada, zaman sekarang dia berubah-ubah. Jadi nak cakap tempat itu yang mana itu perbahasannya di mana. Maksudnya zaman bila ada. Zaman yang kita tengok yang mana mengatakan, ada mengatakan Nabi Ibrahim, ada mengatakan awal. Bahkan lebih lagi ada mengatakan malaikat yang bina sebelum diciptakan Nabi Adam. Itu sekadar pandangan. Itu. Yang seterusnya. Kiblat tadi kita telah bahaskan di sana. Yang seterusnya adalah bila macam mana keadaan berlaku penukaran kiblat tersebut. Kita selalu dengar bahawasanya ada hadis yang menunjukkan Rasulullah dan para sahabat tengah solat, kemudian kiblat ditukar, Rasulullah dan para sahabat pun pergi berpaling kan. Waktu tengah solat Baitul Maqdis, mana Rasulullah pun berpaling bila ayat turun. Kita selalu dengar macam tu. Tapi Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahawasanya fihi tahrif. Maksudnya tahrif, benda ni kurang tepat. Maksudnya benda ni kata Imam Suyuti kurang tepat. Yang tepatnya adalah sahabat yang buat, yang berpaling. Sahabat yang berpaling. Kalau kita dengar dalam Sahih Bukhari pun, Imam Bukhari ada meriwayatkan hadis-hadis berkaitan ni. Kenapa Imam Suyuti kata benda ni tahrif? Tahrif tu maksudnya macam kurang tepat, pemahaman dia tak tepat. Kalau kita nak kata Rasulullah berpaling. Sebab kalau ada riwayat-riwayat yang lain seperti riwayat Abu Daud, sahabat yang mana yang berpaling. Maksudnya ada sahabat A solat dengan Nabi SAW. Ni dalam riwayat-riwayat Abu Daud ada yang sahih lah. Rasulullah solat dengan sahabat yang lain. Kemudian sahabat yang lain ni lah yang mana dia keluar habis dah solat dia pergi tengok kat masjid. Kat satu masjid, sahabat-sahabat lain ni masih solat ke mana? Ke Baitul Maqdis. Sedangkan tadi mereka dah solat ke Kaabah, menghadap Kaabah. Jadi sahabat ni lah yang mana pergi tegur dekat sahabat-sahabat yang tak tahu lagi, dan sahabat-sahabat itulah yang mana berpaling kepada arah Kaabah. Itu yang dalam Sunan Abi Daud yang sahih. Tetapi kalau mana hadis yang menunjukkan Rasulullah sendiri berpaling, adalah dalam riwayat yang lain seperti riwayat Bazzar, Tabarani dan lain-lain. Tapi cuma hadis tu ada kritikan sanad. Yang mana yang sahihnya perbuatan sahabat. Yang mana kita sebutkan tadi tu. Yang mana mereka berpaling itu adalah perbuatan sahabat, bukanlah perbuatan Nabi SAW. Famarra rajulun min bani Salimata fanadahum wa hum ruku'un fi salati fajri nahwa Baitul Maqdis. Ala inna qiblata qad huwilat ila Ka'bati marrataini famalu kama hum ruku'in ila Ka'bah. Hadis ni panjanglah. Maksudnya famarra rajulun min bani Salimah. Maksudnya ada lelaki daripada Bani Salimah. Lelaki ni mungkin dia solat dengan Rasulullah. Kan kita ketahui pada zaman Rasulullah ada banyak masjid. Kita jangan kata pada zaman Rasulullah ni solat jemaah dan di masjid Nabi ada banyak tempat. Jadi seorang lelaki ni mungkin dia solat dengan Rasulullah. Kemudian dia balik pada tempat dia Bani Salimah. Dia balik pada tempat dia, nampak kena tu. Fanadahum wa hum ruku'un fi salati fajri. Dia nampak sahabat-sahabat ni tengah solat fajar, solat subuh. Kalau kita tengok ada riwayat ni sebut solat zuhur. Ada riwayat sebut solat asar. Maksudnya ada tiga lah, kita akan jumpa riwayat yang berbeza. Ada menyebutkan sahabat-sahabat tersebut dengan solat zuhur, ada sebut solat asar, ada sebut solat fajar. So itu solat subuh ni lah. Dan juga ada berlaku pada masjid-masjid berbeza. Nahwa Baitul Maqdis ala inna qiblata qad huwilat ila Ka'bah. Maksudnya kemudian dia pun tegurlah kepada sahabat-sahabat tu, last sekali mereka pun berpaling ke arah kiblat. Ini ada yang mana dalam riwayat-riwayat sahih perbuatan sahabat yang mana berpaling. Tapi kalau perbuatan Rasulullah ada, tapi hadis itu ada kritikan lah pada sanadnya. Sebab tu Imam Suyuti lebih cenderung kepada sahabat yang benar berpaling tersebut.
bukan Rasulullah. Tapi kalau kita ada lihat orang mengatakan Rasulullah yang paling itu, tidak nafikanlah riwayat itu ada. Cuma terdapat perbahasan pada sanad dan jalurnya itu. Itu berkaitan kiblat. Sebab ia perkara yang penting, sebab itu ia ada dibahaskan oleh para ulama berkaitan hal-hal hadis berkenaan istiqbal menghadap kiblat ni. Tentang kita menghadap kiblat. Ada bab-bab yang khusus. Okey, sekarang kita masuk pada perbahasan dari sudut fiqh. Dari sudut fiqh ni, macam mana kita nak mempraktikkan hadis-hadis tersebut. Qala musannif rahimahullah ta'ala at-tasi'u istiqbalul qiblah. Iaitu yang kesembilan adalah istiqbalul qiblah, iaitu kita menghadap kiblat. Jika sesuatu solat kita lakukan tidak menghadap kiblat dengan sengaja, maka dapat menyebabkan solat itu terbatal dan tidak sah. Tetapi jika dalam keadaan gelap ataupun dalam keadaan tertentu, boleh kita tak menghadap kiblat. Bila keadaannya? Kita lihat di sini. Illa fi salati syiddatil khawfi wa illa fi nafli safaril mubah. Melainkan pada dua keadaan kita boleh untuk solat dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Disebutkan sini fi salati syiddatil khauf, iaitu pada solat yang mana kita dalam keadaan syiddatil khauf. Maksudnya dalam keadaan ketakutan. Itu tentang solat syiddatul khauf ni kena bahaskan khusus lah. Kena buat satu kuliah nanti pula kita buat syiddatul khauf, solat dalam keadaan khauf, itu bab lain. Wa illa fi naflis safari mubahi. Dan juga boleh dalam keadaan kedua kita solat dalam keadaan tidak menghadap kiblat adalah pada safar yang mubah. Pada permusafiran yang mubah. Mubah tu yang harus. Dia beza dengan jamak qasar. Jangan kita keliru. Jamak qasar tak tepi. Kalau bab yang kita cakap ni, boleh kita solat dalam keadaan tidak menghadap kiblat pada permusafiran walaupun tak sampai 2 marhalah. Bab musafir jamak qasar tak tepi. Dia kurang kaitan sikit dalam bab ni. Tapi yang kita cakap ni, bab yang boleh kita solat sunat di dalam kenderaan, di atas kenderaan, dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Dalam keadaan contoh macam mana? Jarak kita boleh. Kalau satu karya yang kita duduk, dilaungkan azan, contohnya azan Jumaat, berapa kilometer kita duduk tak dengar. Tempat kita tak dengar itulah, situ kita boleh untuk melakukan solat sunat di dalam kereta. Itu dia walaupun dalam musafir yang mana permusafiran yang pendek. Maksudnya dia tidak terhad dan panjang. Sebab tu kita cakap dia ada berbeza sikit dengan jamak qasar. Kalau jamak qasar kita ketahui ada istilah 2 marhalah, 3 marhalah. Tapi bab yang kita cakap ni, solat dalam keadaan boleh tidak menghadap kiblat adalah ketika mana kita solat dalam keadaan safar yang mubah. Jarak dia macam mana? Walaupun dalam keadaan kita tak sampai 2 marhalah pun. Contohnya kita tak dengar azan di masjid qarya kita. Maka kita boleh lakukan solat di sana, iaitu solat dalam kenderaan walaupun tidak menghadap kiblat dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu perbezaan antara jamak dan qasar. Kalau jamak qasar itu bab lain lah, dia kena keluar daripada qaryah, dia ada perbahasan panjang itu. Seterusnya, fa in kana fi marqadin aw safinatin atamma ruku'ahu wa sujudahu wastaqbala. Maksudnya kalau duduk dalam marqad tu adalah tempat yang mana lebih kita faham tempat yang selesa. Contohnya kita nak faham, kalau kita tengok cerita-cerita Cina dulu. Cerita-cerita Cina dulu dia orang ada macam tempat orang naik unta ke naik kuda, belakang tu ada macam orang duduk dalam kan. Itu maksudnya lebih kurang macam tu tempat yang selesa. Ataupun disebut sini au safinatin, ataupun dia duduk dalam safinah. Duduk dalam satu bahtera dalam kapal. Atamma ruku'ahu wa sujudahu wastaqbala. Maksudnya kalau dalam keadaan dia mampu untuk buat benda-benda itu dalam keadaan selesa, dia kena sempurnakan rukuk dia kena sempurnakan sujud dia. Maksudnya dalam keadaan dia boleh. Maksudnya tempat itu sempat selesa. Sebab contoh kapal kan sekarang mahal-mahal kan. Ada yang mana orang pergi travel naik kapal atau pergi jauh-jauh yang mana boleh solat kan tu, boleh berdiri elok lah. Kalau naik kapal terbang mungkin nak kena duduk tak boleh. Itu lain. Ini maksudnya tempat memang selesa. Mana dia boleh untuk diri, untuk duduk. Maka dalam solat ni dia kena sempurnakan dia benar rukuk, sujud dan juga dia kena menghadap kiblat. Kalau solat dalam kereta, contohnya tak semestinya kita nak sujud, kita kena rukuk, betul-betul rukuk. Maksudnya kita tundukkan pun boleh dah. Ini maksudnya kita duduk dalam tempat selesa seperti mana marqadin ataupun safinatin, tempat-tempat selesa tu, maka dia kenalah usahakan untuk buat juga rukuk dan sujud jika dia berkemampuan. Maksudnya kalau dia tak mampu itu perbahasan yang lain. Ini maksudnya kalau dalam keadaan selesa dia boleh buat. Maksudnya kena cuba sebaik yang mungkin kita boleh buat. Wa illam yakun fi marqadin wala fi safinatin fa in kana raqiban istaqbala fi ihramihi faqat in sahula alaihi. Maksudnya kalau dia tak duduk dalam marqad ataupun dalam safinah, tapi selalunya kalau duduk dalam marqad dan safinah tu dia mampulah, memang mampu untuk sujud dan rukuk. Tadi tu memang dia kena usahakan juga buat bagi mampu, sebab memang mampu. Tapi kalau dia tak duduk dalam dua tempat tadi, contohnya dia naik kereta ke, dia naik apa-apa ke, tak kisah.
Istaqbala fi ihramihi faqat in sahula alaih. Kalau kita naik kereta, kita nak menghadap kiblat tak? Disebutkan sini istaqbala fi ihramihi faqat. Kita kena buat pada takbiratul ihram saja menghadap kiblat. In sahula alaihi, kalau mudah. Kalau mudah. Maksudnya kalau kita mampu untuk kita naik kereta ke, naik apa ke, kita angkat takbiratul ihram dalam keadaan menghadap kiblat. Dalam takbir tu je tak apa. Dalam bab yang lain, contohnya bab lain tak menghadap kiblat dah, itu diberi kemaafan sebab dalam solat sunat. Kita cakap ni solat sunat dalam kereta ni, bukan solat fardu yang lain. Dalam solat sunat itu boleh untuk kita tidak menghadap kiblat. Cuma kita menghadap kiblat dah dalam ihram, fi ihramihi. Bila kita tengok dalam kitab-kitab fiqh sebut ihram, sebut tahrim ataupun lebih kurang dan seumpamanya, dia merujuk kepada takbiratul ihram. Jadi kita nak menghadap kiblat dalam solat sunat dalam kereta boleh, iaitu kita ketika takbiratul ihram, takat tu saja. Yang lain-lain pun lebih afdal, baguslah kan menghadap kiblat, tapi kalau tak boleh pun tak apa dalam bab-bab yang lain, cuma dalam takbiratul ihram saja. Dan juga ada pandangan nukilkan waktu salam pun perlu juga. Tapi ada yang lain mengatakan tidak, pada takbiratul ihram saja. Okey, wa tariquhu qiblatuhu fi baqi salatihi. Wa yumi'u raqibu bi ruku'ihi wa sujudihi aksara. Wa in kana masyian istaqbala fil ihrami wa ruku'i wa sujudi. Maksudnya ketika perjalanan dia itu, bila mana dia telah angkat takbir Allahu akbar, lepas tu mungkin dia naik kereta, naik bas, dia akan pusing kiri kanan. Jadi kiblat kita kat mana? Maksudnya kita solat sunat tu takbir situ saja yang mana angkat untuk menghadap kiblat. Kemudian bila mana dia corner kiri kanan, tak apa dah, tak ada masalah lepas tu. Tak ada masalah. Kemudian macam mana kita kalau nak rukuk dan sujud? Wa yumi'u tu maksudnya kita dah sebut dia, kita tundukkan kepala sikit. Maksudnya sujud kita tundukkan lebih banyak pada rukuk itu, mana kita memang dah tahu dah. Yang seterusnya, wa in kana masyian. Tadi kita dah buat solat kalau ada solat dalam keadaan kenderaan, dalam safar. Ini kalau ada solat dalam keadaan safar, wa in kana masyian, solat dalam keadaan berjalan pula. Solat dalam keadaan berjalan. Dalam keadaan masyian. Maksudnya di sini macam mana? Istaqbala fi ihrami wa ruku'i wa sujudi. Solat dalam keadaan berjalan, contohnya kita seseorang itu bermusafir, dia safar dalam keadaan berjalan, dia hanya wajib untuk menghadap kiblat dalam ihram, takbiratul ihram, kemudian wa ruku' dalam keadaan ruku', wa sujud dalam keadaan sujud, wa julus baina sajdatain, dan duduk antara dua sujud. Macam nak faham macam ni? Maksudnya sekiranya kita dalam keadaan masyian, berjalan, kita dalam permusafiran, kita tengah berjalan, bukan naik kereta apa, berjalan kaki betul, kita boleh solat dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Cuma kita disyaratkan untuk menghadap kiblat dalam beberapa keadaan, iaitu fi ihram, dalam keadaan kita ihram angkat takbir, fi ruku', waktu nak rukuk menghadap kiblat, waktu nak sujud menghadap kiblat, kemudian waktu duduk antara dua sujud menghadap kiblat. Macam mana dia punya tasawuf, nak bayangkan macam mana? Contohnya Allahu akbar menghadap kiblat. Kemudian kita nak berjalan pun boleh, sebab kita dalam musafir tadi. Kita berjalan ke arah mana pun tak ada masalah baca Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim. Tak menghadap kiblat pun. Jalan. Contoh sana kiblat, Allahu akbar, nak jalan sana, saya pun jalan belah sana. Kemudian habis baca Fatihah nak rukuk. Menghadap kiblat balik. Lepas tu sami Allahu liman hamidah, lepas tu sujudlah. Maksudnya benda yang menghadap kiblat itu pada ihram, pada rukuk, pada sujud dan pada julus baina sajdatain, duduk antara dua sujud. Ini ruksah yang diberikan dalam musafir. Bukan semua orang boleh buat ruksah. Bila sebut ruksah ni dalam permusafiran yang mana yang tidak haram. Sebab tu kita sebut ni, kita lupa sebut wa illa fi nafli safari mubah. Maksud safar yang mubah itu safar yang tidak haram. Saya dah buat kuliah minggu lepas kat bawah kan, siapa yang perasan kat bawah tentang jamak dan qasar. Kita kena masuk sikit bila masuk safar yang mubah. Maksud safar yang mubah adalah permusafiran yang tidak haram. Safar ada 5. Iaitu musafir tu isim fa'il, orang yang melakukan permusafiran isim fa'il. Musafir tu orang buat permusafiran, yang musafir. Kalau safar tu perjalanan yang kita buat. Hukum safar ada 5. Dia ada harus, dia ada sunat, dia ada wajib, dia ada haram, dia ada makruh. Ada 5. Safar yang haram. Safar yang haram adalah kita pergi untuk buat benda-benda yang tak elok lah. Contohnya kita pergi merompak, mencuri, pergi ke pub, ke mana-mana tempat yang tak elok, itu safar yang haram, yang mana tidak boleh untuk kita ambil rukhsah. Ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi, itu dah benar kaedah disebutkan oleh para fuqaha, iaitu kita tak boleh nak ambil rukhsah disebabkan maksiat dosa yang kita lakukan. Okey, musafir ada 5. Yang pertama yang haram adalah kita pergi tempat tak elok ataupun buat benda tak elok, mencuri.
ataupun isteri yang nusyuz dengan suami, keluar marah kat suami dia pergi keluar, pergi berjalan mana-mana, itu tak boleh. Yang kedua, safar yang mana yang wajib. Safar yang wajib yang kita cakap tadi, kita nak pergi bayar hutang, wajib. Bayar hutang hukum yang wajib. Pada tempoh ditetapkan nak bayar hutang, itu safar yang wajib. Safar yang wajib juga menuntut ilmu fardu ain. Wajib. Nak menuntut ilmu fardu ain juga safar yang wajib. Safar yang mana yang harus, seperti mana kita nak pergi melancong, itu termasuk safar yang harus. Yang seterusnya adalah safar yang mana apa lagi kita tak sebut? Kita sebut harus, dah sebut sunat, dah sebut wajib. Okey, safar yang haram kita sebut safar yang sunat. Sunat tak sebut lagi. Safar yang sunat seperti kita nak ziarah keluarga kita, adik-beradik kita, mengeratkan silaturahim. Kalau dengan family, dengan orang yang ada talian darah adalah silaturahim, silaturahmi. Kita mengeratkan itu safar yang mana sunat, yang boleh kita untuk mengambil rukhsah untuk kita buat benda-benda macam ni. Tapi kalau safar yang haram tak boleh. Safar yang haram tak boleh. Dia ada beza sebenarnya. As-safaru ataupun al-maksiyatu bis-safar dengan al-maksiyatu fis-safar. Okey, saya ulang. Dia ada beza antara al-maksiyatu bis-safar dengan al-maksiyatu fis-safar. Yang pertama adalah maksiat di dalam pemusafiran. Contoh musafir kita niat elok, niat benda baik. Kita nak pergi kuliah, kita nak pergi melawat keluarga kita, nak melawat family kita. Tiba-tiba di dalam pemusafiran itu, kita buat benda-benda haram. Buat benda-benda maksiat. Adakah pemusafiran kata dia haram? Tak. Sebab asal tujuan kita baik. Tujuan nak melakukan ketaatan, nak melawat kita punya family, nak pergi mana, pergi kerja ke apa, buat benda yang baik asalnya. Tetapi tiba-tiba dalam permusafiran itu kita terjatuh dalam dosa. Contohnya kita naik bas ataupun kita naik kereta api, kita naik kapal terbang, tiba-tiba nampak pramugari cantik, kita buat-buat jatuh kat dia ke, kita buat-buat ambil kesempatan dan lain-lain. Itu adalah dosa. Cuma permusafiran dia tetap boleh untuk kita mengambil rukhsah sebab tujuannya baik. Tujuannya memang nak melakukan ketaatan, cuma di dalam musafir itu dia tergelincir melakukan dosa. Dia berbeza dengan niat memang asal memang nak buat benda tu. Dia niat nak naik kapal terbang ni, memang nak tengok pramugari ni, nak buat tu, nak buat ni saja, nak buat itu memang tak boleh ambil lah. Itu memang haram. Dia bezakan antara dua. Saya ulang balik. Yang pertama, seseorang itu dia pergi memang nak datang daripada Johor ke Kuala Lumpur, memang nak pergi ada kuliah. Kemudian dalam permusafiran itu dia duduk sebelah perempuan dalam bas. Dia pun buat tidur atas perempuan tersebut. Dia ambil kesempatan lain, buat itu buat ini. Maka perbuatan dia itu berdosa. Tapi itu dalam as-safaru ataupun al-maksiyatu fis safar. Maksiat berlaku dalam pemusafiran. Maksudnya niat asal dia, tujuan itu niat baik. Jadi dia boleh kita ambil rukhsah lagi. Nak jamak ke qasar itu boleh lagi. Situasi yang kedua, bila dia dah ke Kuala Lumpur, dia dah fikir dah, ada perempuan tadi waktu nak balik pun dia pun beli tiket siap-siap bas tersebut. Memang niat nak buat benda tu, memang niat dia nak ambil kesempatan, memang niat asal dia. Maka dia tidak boleh lah yang kedua ni, sebab itu memang niat asal dia, itu niat asal dia. Faham tak antara dua benda ni? Yang pertama, niat dia baik tapi di dalam itu tergelincir. Yang kedua, memang asal dia pun niat tak baik lah. Itu memang tak boleh. Itu perbahasannya kita akan lebih lanjut pada 2 minggu lagi. Pada minggu yang kelima, insya-Allah, minggu kelima saya akan ada daurah jamak dan qasar. Kat Ipoh juga, kat mana saya tak tahu, tanya Ustaz Adi kat bawah. Itu kita akan bahaskan di sana lah dalam permusafiran. Jadi kita cakapnya yang mana kita boleh untuk solat dalam kenderaan tadi itu dalam permusafiran yang selagi tidak haram. Kalau permusafiran itu dia wajib, sunat, harus, makruh, boleh. Asalkan tidak haram. Asalkan tidak haram. Permusafiran empat-empat tadi kesemuanya boleh, tak ada masalah. Asalkan dia tidak permusafiran yang haram. Seterusnya, wa man shalla fil ka'bati wastaqbala min bina'iha syaqisan sabitan qadra sulusai zira'in sahhat salatuhu. Iaitu siapa yang solat di dalam Kaabah. Ini mungkin saya tak akan tekankan kat sini sangat sebab kurang praktikal. Tentang solat dalam Kaabah mungkin kita pun susah, memang jarang nak pergi Kaabah pun susah, apatah lagi nak solat dalam Kaabah tu kan. Jadi saya tak panjang kat sini, cuma kita cakap kalau seseorang tu solat dalam Kaabah, dia kena solat syaqisan sabitan. Maksudnya dalam Kaabah tu ada benda yang mana tinggi sikit. Syaqisan sabitan, lebih kurang 2/3 zira', 2/3 hasta. Dia punya tinggi dia itu dia jadi kiblat dia.
Sebab bila dia duduk dalam Kaabah, mana kiblat dia. Jadi sebab tu dia kena macam mana benda yang tinggi sikit, mencacak sikit, yang bersambung, syaqisan sabitan, bersambung, maka itu dia punya kiblat dia. Sebab duduk dalam Kaabah, dia kiblat dia kat mana? Sama juga macam orang solat di atas Kaabah. Walaupun hukum makruh kalau solat di atas Kaabah. Tapi jika orang yang melakukan sedemikian rupa, dia solat di mana kiblat dia, iaitu tempat yang mana kita cakap tadi. Ia ada syaqisan sabitan, yang mana ada tinggi sikit, bukanlah tinggi, 2/3 hasta dia, zira'. Maksudnya adalah benda yang mana mencacak. Itu kiblat dia. Tapi kita tak tekankan sangat sebab praktikal kurang kat sini. Sebab kita tak ada praktikal dalam bab ni. Okey, yang seterusnya adalah dalam berkaitan kita nak menentukan arah kiblat. Nah, yang ni. Yang ni yang mana kita selalu mungkin ada problem kalau kita pergi satu tempat yang mana kita tak tahu arah kiblat dia. Jadi macam mana? Kemudian bila kita tak tahu arah kiblat, kita tentukan arah kiblat kita sekian. Kemudian lepas tu baru kita tahu kiblat kita salah. Jadi kita nak ulang solat ke tak? Bila kita dah tahu kiblat kita itu adalah kiblat yang tersilap. Di sinilah kita akan bahaskan pada hari ini. Okey. Yang pertama sekali tentang ijtihad. Bab ijtihad. Fa in ajaza lima'ahu aw ama basiratihi qallada siqatan 'arifan. Maksudnya siapa yang mana dia ajaza, dia tak mampu, dia mungkin buta. Orang buta mana tahu kiblat. Ataupun yang kedua, ama basiratihi, dia bukan buta mata tapi buta hati. Maksud buta hati ni kita dapat fahami, dia tak tahu cara arah kiblat kat mana. Dia tak tahu arah kiblat kat mana, maka dia kena buat apa? Dia punya, kalau kita tengok i'anatul talibin, ada step-step yang tertentu untuk kita buat ikut kiblat ni. Dia sebutkan dia qallada siqatan 'arifan. Maksudnya dia kena qallada siqatan 'arifan. Dia bertaklid kepada orang yang tahu di situ. Maksudnya dia ikut siapa yang mana dia tahu, dia percayai di sana, dia ikut dia. Ataupun dalam bab lain kita boleh tengok, kita tanya orang yang tahu kat situ. Contoh kita pergi satu tempat, kita memang tak kenal orang, kita musafir kan. Jadi kita tanya kat situ. Kita tanya untuk imam ke, kiblat kat mana sini? Dia cakap situ, kita pun solat ke arah tu. Kita solat ke arah tersebut sebab dia orang yang kita percayai. Tetapi kita kena tengok, kalau orang-orang kafir tak boleh. Dia ada syarat-syarat dia, kita nak percayai siapa orang yang siqah dan lain-lain. Dan maksudnya qallada siqatan, maksudnya orang siqah dan orang yang arifan, yang mana dipercayai dia juga ada ilmu tentang bab-bab tersebut. Jadi kalau kita pergi mana-mana ke, kita tengok orang tu mungkin dia nampak, kita percaya dia nampak pakai jubah, nampak pakai serban apa ke, pakai kepiah, kita pun percaya dia orang semayang ni, dia tahu kiblat. Tanya dia cakap itu, okey kita solat ke arah itu. Fa in tahayyara, tapi kalau dia tak tahu kiblat, dia tak tahu kat mana langsung kiblat ni, salla kaifa syaa wa yaqdi. Maksudnya dia boleh solat di mana-mana saja arah dia buat, wa yaqdi. Kemudian selepas itu dia juga kena i'adah, ataupun kalau luar waktu dia kena mengulangi dia. Maksudnya bagaimana macam ni? Contohnya, kita kena ijtihad dulu kiblat kita kat mana. Ijtihad tu maksudnya kita cari kiblat kita di mana. Zaman sekarang mungkin tak susah kita cakap bab ni sebab zaman sekarang kita dah ada handset kita kan, dah ada aplikasi semua. Tapi kalau zaman-zaman mana kita tak ada, tak tahu, itu sukar. Kita ijtihad di mana? Contoh kita ijtihad fikir-fikir kiblat kat mana? Tiba-tiba kiblat kita ijtihad ke sana kiblat kita. Kita pun solat ke arah tersebut. Kemudian okey, kita solat, nak solat asar pula. Kita ijtihad lagi. Kita ijtihad kiblat kita belah ni. Persoalannya bila kita dah ijtihad belah ni, nak kena ganti balik solat tadi tu. Sebab ijtihad sini. Selagi maghrib, rasa-rasa ijtihad kita sini pula. Lepas tu subuh ijtihad sini pula. 4 sekali tempat kita solat. Ataupun dengan lebih, nak buat contohnya, kita solat kat situ ada 10 orang. Kita solat 10 orang. Seorang ngadap belah sana, serentak solat ni. Orang tu solat lah, asing-asing lah. Seorang solat sana, seorang solat sana, seorang solat sana, seorang solat sana. Kalau semua ijtihad ke, semuanya sah. Sebab dia ijtihad. Dia ijtihad dalam bab ni, semuanya solat itu dalam keadaan sah. Sebab ijtihad tidak dapat menafikan ijtihad. Contohnya dalam, kalau kita duduk hutan, kita masuk hutan, kita tak tahu, kita nak guna kompas, kita tak reti, nak tengok arah bulan apa semua, matahari tak reti. Jadi ijtihad, kawan A ijtihad sana, kawan B ijtihad situ, ijtihad belah ni, ijtihad belah sana. Kita pun solat Allahu Akbar, sah solat dia, sebab dia semua tu dalam keadaan ijtihad. Cuma berlaku perbahasan dalam kalangan ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i sendiri, jika seseorang itu dia berijtihad ke sana, kemudian lepas dia ijtihad ke sana,
barulah dia buat ni, fa in tayaqqana qata'a fiha aw ba'daha istanafaha. Maksudnya kalau dia ijtihad kat sana solat pertama, kemudian lepas tu barulah dia tayaqqana, dia yakin kiblat belah ni rupanya, dia memang yakin, maka dia kena ulang solat pertama. Nampak beza dua kerana saya ulang balik. Kalau dalam keadaan ijtihad yang pertama, dia ijtihad. Ijtihad maksudnya dia bukan belum pastu betul, dia usaha nak tahu. Dia ijtihad solat kat sana, solat Zuhur. Kemudian solat Asar dia ijtihad belah ni, maka dua-dua tu boleh sah. Situasi kedua, yang solat Zuhur dia ijtihad belah sana, tiba-tiba time solat Asar dah ada bateri dah handset dia pun yakin dah. Dia pun tengoklah YouTube ustaz mana-mana kata arah kiblat, ataupun dia search tanya kawan dia arah kiblat belah mana, dia yakin dia solat belah ni, maka solat pertama tu tak sah. Faham tak maksud dari sini? Yang pertama ijtihad. Ijtihad tu mungkin di atas dasar zon, tak pasti lagi, ataupun kurang sikit. Tapi bila mana dia yakin, maka yang pertama tu dia tidak sah dah. Kalau mengikut mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i. Tapi kalau mukharan lebih luas lagi, ada qaul yang mengatakan sah lah. Antaranya pandangan Imam Muzani, juga ulama mazhab Syafi'i. Pandangan Imam Muzani juga antara yang mengatakan sah solat dia sebab dia telah berijtihad. Itu. Dan juga lebih tepatnya ulama-ulama mazhab-mazhab yang lain juga ada mengatakan hal ini sah. Antara Imam Muzani dengan Al-Mahali tu saya kena cek balik antara salah satu. Tapi nak cakapnya memang ada jugalah pandangan daripada ulama-ulama Syafi'iyah yang berpandangan sedemikian rupa. Tapi kalau qaul mu'tamad memang kena ulang balik sebab tak sah, dia yakin. Dia kena bezakan antara dia yakin dengan yang sebaliknya itu. Yang seterusnya, fa in tayaghara ijtihad, ya. Bukankah tengok matahari terbenam? Ya, tengok arah matahari terbenam itu lebih tepat. Tapi kalau orang tak tahulah, ini dalam kes orang yang tidak mengetahui bab-bab ni, dia mungkin tak tahu dalam hal ini, maka jadi keadaan tadilah ijtihad tu. Tapi kalau dia tahu tak ada masalah, bab tu tengok arah matahari terbenam. Tapi kalau masalah ni masalah orang yang mana dia tidak mengetahui hal ini, dia jahil ke apa, maka dia ijtihad di mana-mana. Ataupun juga waktu malam kadang-kadang gelap, so nak solat Isya, nak solat maghrib ada cahaya merah nampak, kalau Isya lah selalunya dia tak nampak, dia buat dalam keadaan sedemikian rupa. Yang seterusnya, kita nak menghadap ni, nak menghadap Kaabah ke nak menghadap arah Kaabah, ada beza tu. Sebab Allah sebut fawali wajhaka syatrul masjidil haram, Allah sebut, maka palingkanlah wajah kamu, wajhaka syatrul masjidil haram. Nak menafsirkan syatrul inilah ulama berbeza, iaitu palingkan ke Masjidil Haram. Mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, maksudnya syatrul Masjidil Haram ni menghadap ke ain Kaabah. Apa maksud ain Kaabah? Ain Kaabah, contohnya kalau ini Kaabah, memang kita kena menghadap ke arah Kaabah. Itu. Pandangan majoriti ulama adalah menghadap kepada jihah, arah Kaabah. Ada beza tak kalau ke arah ain dengan arah jihah? Ada beza kan? Faham? Arah dia berbeza. Contohnya saya cakap, antara dua ni, ini masyriq wal maghrib. Contoh satu timur, satu barat. Satu timur, satu barat. Kemudian di arah ni selatan. Maka kalau kita arah ke arah selatan untuk solat, sah. Itu kalau jihah majoriti ulama. Tapi kalau memang arah ke arah ain, arah betul-betul bentuk tu kena memang betul-betul tepat. Nampak ada beza antara arah dengan ain. Ain tu betul-betul Kaabah tu, kita kena pergi ke arah tersebut. Itulah dalam sekarang ni ilmu falaknya banyak ni, ke kaji macam mana cara nak tepat ke Kaabah. Dada kita kena, saudara kita menghadap ke kiblat, ke Kaabah. Tapi kalau jihah, kalau orang mengatakan jihah, tak semestinya kena Kaabah, tapi ke arah Kaabah tu saja pun boleh. Okey, sebab tu ada beza. Kalau ulama mazhab Syafi'i mengatakan kita kena menghadap ke ain, kepada Kaabah sebut, dada kita, saudara kita kena mengarah ke arah Kaabah. Tapi kalau ulama-ulama mazhab yang lain juga terdapat juga, ada juga daripada ikhtiarat pilihan ulama mazhab Syafi'i juga bersama pandangan majoriti, itu menghadap ke arah jihah Kaabah. Apa dalil dia? Dalil dua-dua mazhab kuat. Okey, dalil pertama, dalil yang digunakan oleh mazhab jumhur, majoriti ulama, dan juga ulama Syafi'iyah, beberapa ulama Syafi'iyah mengatakan jihah berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, ma baina masyriqi wal maghrib qiblah, iaitu apa yang di antara timur dan barat itu kiblat. Hadis ini di Madinah. Kalau kita tengok di Madinah, Kaabah ke arah mana? Kaabah ke arah selatan. Kaabah ke arah selatan. Jadi masyriq maghrib, okey, timur barat. Nabi kata apa-apa di antara timur dan barat itu kiblat. Maksudnya selain dari timur dan barat itu kiblat. Maksudnya kiblat di selatan.
Jadi nak menunjukkan solatlah di mana pun, maksudnya arah mana pun, asalkan bukan arah masyriq, asalkan bukan arah maghrib, maksudnya bukan timur dan barat, ke arah selatan, maksudnya bukan ke ain Kaabah tapi ke arah Kaabah, faham tak? Selagi ke arah selatan maka itu sah. Itu pandangan jumhur ulama. Jadi sebab tu kalau orang dia tersalah kiblat sikit, masjid yang tersalah kiblat sikit, adakah perlu robah? Kita cakap adik, kalau bersama pandangan jumhur tak perlulah robah, sebab dia ke arah, ke jihah. Berdasarkan hadis tadi, ma baina masyriqi wal maghrib qiblah, apa di antara masyriq dan maghrib kiblat, iaitu maksudnya kita menghadap ke arah, bukan jihah, ke arah jihah, bukan ain. Kalau kita bersama pandangan ke arah ain, maka memang kena tepat betul lah. Maka kena tepat betul itu. Ya. Macam kita di Malaysia kita jauh kan, ada jihad ke ada Kaabah pun sama je, dia jarak dia jauh, jadi benda tu setitik kalau kena kan. Jadi kena perlu jihad ke atau Okey, kalau kita lihat, kalau kita ambil berdasarkan pandangan mazhab Syafi'ian, kita ambil kepada ain, betul-betul Kaabah kan. Kalau orang yang jauh, untuk orang yang baik, yang jauh dari Mekah ni, dia kepada zon, maksudnya zon dia tak sampai kepada yakin. Maksudnya bila zon tu dia sekadar 70-80%, jadi kita tak perlu yakin 100% pergi sana. Kalau kita yakin susah kita nak solat, tiap kali solat akan was-was. Maksudnya betul tak ni, maka dia atas dasar zon sahaja kalau kita ambil berdasarkan ain. Tapi ala kullin, sekarang ni walaupun itu wallahualam ilmu falak lah, walaupun berbeza sikit, tapi dia juga kena betul-betul ke arah ain tu lah, ke arah Kaabah tu, itu beza dia. Tapi kalau kita ambil pandangan jumhur tadi, tak ada problem masalah dah bab-bab ni. Dan juga walaupun pandangan tadi kita kata jihah tu pandangan jumhur, dia tetap juga pandangan beberapa ulama mazhab Syafi'i dalam masalah ni, yang mana ke arah tersebut. Wallahu alam. Ada soalan? Kita buka sesi awal jika ada. Ada soalan?